Ini daripada Cik Junaida. Ya, Cik Junaida berkongsi pengalaman. Wah, cantik tulisan Cik Junaida ni. Beliau kata ini adalah peristiwa berlaku dalam rumahnya. Dan rumahnya di kawasan mana? Kita akan mulakan kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Para pendengar Ria 897, ini adalah kiriman surat yang saya terima awal tadi di Singapore Expo dari Makcik Junaida yang berkongsi pengalaman. Saya tinggal di salah sebuah rumah flat di kawasan yang diberi nama Jalan Bahar. Sebenarnya saya pun tak tahu Jalan Bahar tu ada rumah flat. Sampailah saya pergi trip ni, ada seorang pendengar yang tinggal di Jalan Bahar. Baru saya tahu Jalan Bahar pun ada rumah flat. Jadi kata Cik Junaida, Casey, sebut Jalan Bahar mesti ada orang yang terkejut. Memang itulah kawasan rumah saya. Dah lama juga saya tinggal rumah ni. Apa yang saya nak ceritakan adalah tentang arwah suami saya. Arwah suami saya adalah seorang perguruan silat. Dia bukan calang-calang orang. Ada isinya. Isinya faham-faham sajalah, Casey. Cincin yang dia simpan kesemuanya tak kosong. Keris-keris yang disimpan kesemuanya tidak kosong. Ada berisi. Saya tak nak beritahu lebih lanjut tentang apa isi kandungannya. Tapi bila arwah suami nak meninggal dunia, dia nak menurunkan segala harta pusaka, iaitu cincin-cincinnya, keris-kerisnya kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Cucu saya yang baru berusia 4 tahun. Bila saya dapat tahu hasrat suami pernah bercakap ketika dia tidur. Saya terbangun, kata Hajah Junaida. Di waktu malam, dengan kuasa Tuhan terdengar suami bercakap seolah-olah dengan cucu yang dia nak turunkan saka. Oleh itu, saya tidak benarkan cucu saya yang berusia 4 tahun ini, saya tak nak sebutkan namanya siapa, berjumpa dengan arwah datuknya ketika itu. Walaupun mati-mati, Kisi, dalam keadaan dia nazak nak jumpa cucunya, saya tak benarkan sebab saya tahu dia akan turunkan saka kepada cucu saya. Jadi anak-anak saya semua marah, tapi saya berpegang kuat pada keyakinan saya, kata Hajah Junaida. Akhirnya, walau macam mana kuat seseorang tu pun dalam dunia ini, ada ilmu apa pun, ajal maut tetap di tangan Tuhan. Meninggal juga suami saya, Casey, dengan izin Tuhan. Bila suami saya meninggal, ingatkan kisahnya dah habis. Beberapa bulan kemudian, cucu saya lah yang namanya A dengan anak saya dan suaminya datang bermalam di rumah saya. Itu dah beberapa bulan setelah datuknya meninggal, Casey. Cucu saya yang berusia 4 tahun, Casey, tengah-tengah malam, kalau tak silap saya selepas pukul 2 pagi, saya bangun nak pergi dapur. Terperanjat nampak cucu saya sedang baring dalam bilik arwah datuknya yang tak ada orang pun berani nak tidur dalam bilik tu. Bila saya nampak, saya kejutkan ibunya. Ibunya keluar, terperanjat macam mana anaknya boleh beralih sampai di sana. Jadi ibunya angkat, sedang dia nyenyak tidur. Nak angkat tak boleh, Casey. Beratnya semacam sampaikan saya tolong tarik pun, seolah-olah badan cucu saya melekat pada katil. Apa yang berlaku seterusnya, terpaksa saya panggil seorang ustaz yang saya kenal. Saya banyak belajar dengan dia. Ustaz tu datang dalam masa sejam lebih, datang dengan isteri. Bila ustaz baca surah-surah tertentu, cucu saya badannya mula menggigil. Yang hairan, dia mula terus bangun, mula-mula duduk, kemudian dia berdiri, kemudian dia buka langkah silat. Usia 4 tahun, tak tahu silat, tapi langkah-langkahnya macam orang dah berpengalaman, kata Hajah Junaida. Setelah dibaca, direnjiskan air, ditiup, cucu saya terus jatuh atas katil. Pingsanlah tu. Kemudian
Ustaz tu minta izin untuk tengok dalam bilik. Bila tengok Casey, cincin-cincin suami, keris-keris suami, ada juga kalung-kalung dalam almari arwah suami masih belum lagi dibuang. Dia tanya kenapa masih simpan barang-barang ni. Dia kata lebih cepat awak hapuskan lebih senang. Saya kata pada Ustaz, nanti esok malam lah Jadi dia kata malam ni seseorang harus tinggal tidur dalam bilik tu. Nak tak nak saya ni terpaksa lah, kata Hajat Junaidah. Jadi bila saya baring, anak-anak semua dengan cucu dan nyenyak tidur dalam bilik sebelah. Tingkap bilik saya diketuk beberapa kali. Kata Hajat Junaidah, saya dengar Casey suara suami saya. Tak nampak wajah, dengar suara suami, dengar orang ketuk tingkap rumah saya tingkat 9, Casey. Cucu aku mana? Tapi waktu tu saya sedang dalam tidur. Orang ketuk tingkap. Cucu aku mana? Cucu aku mana? Saya bangun, saya istighfar beberapa kali. Malam tu juga, kata Hajat Junaidah, saya ambil cincin-cincin suami, barang-barang suami masuk dalam satu kotak. Saya keluar rumah senyap-senyap tanpa pengetahuan anak. Bila nak turun lift, takut Casey lift jam, saya patah balik turun tangga. Memang sah, nak turun tangga ada perempuan menangis di tepi tangga. Meremang bulu rumah, saya tak indahkan, saya turun. Mulut saya kumat kamit, istighfar dan baca apa yang saya tahu sampai dekat tingkat 1, Casey. Rumah tingkat 9, nak turun bawah tingkat 1, kata Hajat Junaidah. Setengah jam baru sampai, berpeluh-peluh, sampaikan lutut saya sakit. Maklumlah orang tua, Casey. Tapi dengan tekad saya berdoa, yakin pada Allah, kata Hajat Junaidah. Akhirnya sampai tingkat 1 setengah jam kemudian. Bila turun di bawah, saya terus ke belakang rumah dekat tong sampah bin center. Nampak Mamat Bangla ni sedang duduk dengan radio. Saya panggil, bayar. Mamat Bangla ni datang. Kebetulan dalam baju ni ada juga saya simpan duit $5. Saya kasih dia, saya kata tolong buangkan boleh. Dia ambil barang tu, dia buang dalam tong sampah. Saya balik ke rumah. Gangguan henti. Itulah pengalaman saya. Kiriman surat yang saya terima di Singapore Expo dari Hajat Junaidah. Terima kasih, Casey.